anda semua. Okay, minta maaf ya. Okay, sebab meluangkan masa, okay, insyaAllah kita akan bersama daripada pukul 8.30. Okey, sepanjang sesi ini anda semua boleh tanya soalan, okey, masa saya tengah present pun tak apa, ataupun masa Dr. Surya pun mungkin ada part-part yang tak jelas yang mana saya patut go through balik semula. Okey, feel free, okey, jangan malu untuk bertanya. Okey, nama saya Farah, saya merupakan Nutrigenomic Consultant bagi Supergene.Asia. So saya background saya from nutritionist, Bachelor of Nutrition. So selalunya apa cara konsultasi daripada Supergene sendiri, kita akan kaitkan macam mana pemakanan yang sihat mampu mengubah ekspresi genetik kita. Kita dah tahu dah kita ni inherit genetik apa, carrier apa. So macam mana kita nak ubah mutu hidup kita daripada pemakanan. That's what we tackle on lah. Saya akan tackle daripada segi pemakanan. Dan kita amat bertuah sekarang Supergene telah bekerjasama dengan Homeopati Integrasi Bangi yang diketuai oleh Dr. Surya Hatun, okay, di mana doktor akan combine, okay, dengan perawatan homeopati. Okay, membuatkan DNA kit ni dapat membantu. Macam mana DNA kit boleh membantu cara Dr. Surya merawat melalui homeopati. Nanti kita akan jelaskan secara terperinci lah selepas ini. Okay, okay, saya akan share screen. Okay, saya ada sedikit presentation yang simple-simple je. Okay, malam ni kita very casual. Kita nak semua orang mungkin ada yang pertama kali dengar mengenai genetic testing. Okay, so feel free untuk tanya soalan. Mungkin saya ada explain before ni pun, nak tanya balik semula pun tak ada masalah lah. Okay, saya mulakan. Okay. So semua orang boleh nampak ke saya punya screen sekarang ni? Nampak Farah. Nampak ya? Okey, alhamdulillah. Saya minta maaf lah internet kadang-kadang ni sikit ya. Okey, so apa yang saya akan kongsikan di sini, okey, mula-mula saya akan tackle daripada soalan-soalan yang lazim saya dapat, okey, daripada kita punya audiences, kita punya customer, kita punya client. Okey, saya takkan pergi begitu terperinci lah, okey, sebab ini dikira macam permulaan yang pertama untuk kita suai kenal mengenai genetic testing. Okey, so yang pertama sekali, okey, ni saya tunjukkan speaker kita pada hari ini. Kita sangat bertuah ada Dr. Surya bersama dengan kita, dan saya ada co-founder saya kat sini, Nura. Okey, Puan Nura. So Hai semua, Assalamualaikum. Kalau nak tanya bahagian teknikal, lab testing, macam mana, apa mesin, apa semua tu, Puan Nura boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai itulah. Okey. So, okey, yang pertama sekali, apakah itu DNA test? Okey, so kita selalu dengar ujian darah, blood testing. Setiap kali kalau rasa macam sakit lah, tak tahulah sakit apa ni, kita akan buat apa? Kita akan buat blood test. Bila kita dapat result, okay, kadang-kadang rasa macam dah jaga makan, kenapa kolesterol tak turun-turun? Doktor akan sarankan, doktor akan cek dulu macam mana cara makan. Okey, cara makan betul dah ni, jaga. Macam mana kita punya seharian physical activity kita? Aktif ke tak? Betul dah aktif dah ni. Okey, saya rasa ni memang keturunan lah. Saya rasa encik memang keturunan kolesterol, jenis kolesterol tinggi kan. Jadi kita tak boleh, mungkin sebab faktor keturunan. So kalau boleh, cuba ambil suplemen ni. Okey, cuba ambil pendekatan yang macam ni. Ataupun cuba try diet ni. Okey, so selalunya bila faktor daripada genetik, it remains a mystery. Kita always guess kalau makanan okey, physical activity okey, oh ni faktor genetik ni. It's always a guessing game that kita put, kalau kita tak ada jumpa jawapan dia dekat genetik. Sebab kita tak ada akses untuk tahu betul ke tak benda ni datang daripada genetik. But now, kita dah ada akses untuk check betul ke benda ni datang daripada genetik ataupun sebenarnya datang daripada lain lagi. Mungkin datang daripada kesihatan minda kita pula yang effect kita kan, ataupun datang daripada environment kita. Okay. So sekarang dah tak ada dah teka-teka. Tak ada dah teka-teka, oh mungkin ni faktor keturunan kot. So sebab sekarang ni kita boleh check betul atau tidak kita memang menghidapi ataupun kita ada inherit genetik tu daripada keturunan kita, daripada mak ayah ataupun atuk nenek kita. So kita semua tahu, okay? Kita ni adalah 50% datang daripada ayah, 50% datang daripada mak. Tapi 50% genetik ayah yang mana yang kita inherit?
Okay, contoh ayah ada diabetes, sakit jantung, sakit buah pinggang. Kita boleh tahu tak kita dapat yang mana? Kita tak tahu sebenarnya adakah tiga-tiga tu kita akan inherit ataupun tidak. And let's say sebagai contoh kita ada 7 orang adik-beradik. Adakah 7 adik-beradik ada genetik kegagalan buah pinggang? Ada genetik kencing manis? Kita tak tahu kan? So sekarang ni teknologi, okay, the technology is here. Now kita boleh tahu, okay, dalam banyak genetik mak, ayah, atuk, nenek yang mana satu kita inherit. Okay. Jadinya kita akan, yang pertama macam saya cakap, kita punya aim, okay, for Supergene itself, mungkin banyak lagi genetik testing company lain-lain di luar sana. Okay, lain-lain di luar sana yang mungkin ada goal yang berbeza. Ada boleh dengar, okay, ada genetic testing yang nak check ancestry, dia check keturunan susu galuh kita daripada mana. Kalau Supergene sendiri kita fokus kepada untuk menangani penyakit keturunan, penyakit-penyakit kronik. So, bila kita buat genetic testing ni, pertama kita akan tahu penyakit keturunan mana yang kita dapat daripada mak ayah. Dan kedua, untuk faham kenapa kita dengan kawan kita sebelah makan roti canai, sama-sama makan roti canai, tapi kesan beza-beza. Saya kalau makan nasi sikit memang naik berat badan. Tak boleh. Okay, ada orang lain macam Nura makan nasi banyak-banyak pun tak apa, dia tak cepat. So badan kita ni respon berbeza-beza dengan karbohidrat. Dia respon berbeza-beza dengan lemak. Dia respon berbeza-beza dengan gluten, okay, ataupun lactose. Okay. So daripada sini kita boleh check dekat DNA report. Nanti saya tunjukkan contoh DNA report. Okay, kalau orang yang fat sensitivity, dia sensitif kepada makanan-makanan berlemak, apa yang membuatkan dia berbeza adalah serapan badan dia, dia serap 2 kali lebih cepat berbanding orang biasa. Jadinya orang-orang yang sensitif pada lemak ni, dia patut tak buat diet yang macam contoh ya, ketogenic diet. Diet yang tinggi dengan lemak. Patut tak patut? Tak patut. Okay. So daripada situ kita dapat lagi perincikan lagi dah. Kita dah tak pakai suku-suku separuh, sangat saranan-saranan yang general. Kita dah tak pakai dah macam tu. Okay. Kita lebih terperinci lah kita punya cara approach kita. Okay. Yang ketiga, customize your nutrient need and body potential. So sekarang macam saya cakap, saya dah tahu dah ketogenic diet, saya tak sesuai. Apa yang saya sesuai? Mungkin intermittent fasting. Ataupun saya sesuai kepada Atkins diet. Itu yang saya sesuai. Okay, sekarang kita boleh tahu. Macam tu juga dengan rawatan homeopati yang Dr. Surya akan terangkan lebih lanjut lepas ni. Okay, tak semestinya kita tak buat dah sekarang general. Now dah tak ada guessing game dah. Okay, sekarang technology is here. We wanted to do more personalized targeted treatment untuk semua orang di luar sana lah. Because you now have the access to your genetic, to your blood. You know already. Okay, then okay. What is the best age to get tested? Saya nampak banyak soalan ni dekat page Dr. Surya. Ramai yang tanya, kalau saya dah umur 40 boleh ke ambil? Kalau anak saya umur setahun boleh ke ambil? Okay, saya kongsikan saya punya pelanggan yang paling muda berumur 10 bulan. Okay, baby, twins. Kenapa mak dia test dengan kita? Kerana dia nak check anak-anak dia ada 5 orang anak, 3 orang anak eczema memang teruk. Bila eczema teruk ni, apa yang kita buat? Kita buat try and error. Kita try dulu bagi makanan ni, kita try bagi brokoli, tengok okey ke tak. Kalau flare, okey tak boleh. Okay, kita try bagi makan chicken ni, okey ke tak. So that's the approach lah. Memang selama ni cara pendekatan macam daripada nutrition side sendiri, kita buat 3 days food kita panggil lah. Okay. Try makanan baru, kita buat tengok 3 hari. But untuk sesetengah orang dia tak mampu untuk try. Sebab dia punya side effect tu memang berlanjutan sampai sebulan, 2 bulan. Eczema teruk, anak-anak dia memang berdarah-darah tangan macam tu. So dia tak nak dah try and error ni. Dia buat DNA testing, first nak tahu anak dia inherit tak eczema tu. Yang kedua dia nak tahu food sensitivities anak dia. Okay, so anak dia tak boleh lactose ke, tak boleh gluten ke, tak boleh carbs ke. And turns out bila check dia tak boleh detox phase 2, which is cruciferous vegetables. Cruciferous vegetables ni contoh-contohnya adalah brokoli, bunga kobis, anak dia allergic type 1 lah. So kita tahu dia ada eczema and dia allergic golongan makanan macam tu. So kita boleh prevent daripada awal lah. Ini yang saya kongsikan. Okay, as early as possible. Ini yang saya cakap. Berapa umur terbaik? Secepat mungkin. Okay, kita bekerjasama dengan salah satu syarikat di mana dia buat event untuk pregnant mothers. So, kita buat booking untuk ibu-ibu yang anak belum lahir lagi. Bila
seusai je anak lahir, kita akan terus buat swab. So kalau budak-budak kita pakai apa ya? Macam baby kan, ni saya kongsikan Puan Nadia. Okay, dia beli ni untuk anak-anak ni umur 10 bulan, paling tua 3 tahun anak. Ini swab. So untuk kanak-kanak yang tak boleh collect saliva, susah 2 ml agak banyak ya, 2 ml ni lebih banyak daripada COVID test tu. Okay, kita pakai swab. Macam ni just sapu dekat pipi saja 10 kali belah kanan, 10 kali belah kiri, masukkan dalam tube ni, patahkan swab, goncang 10 kali, hantar dekat kita lah. Sangat senang ya. Okay. Dan lagi satu, kalau kanak-kanak buat lebih awal, kita dapat tahu dengan lebih lanjut lagi dah. Kita bukan sahaja ada allergic, ada penyakit-penyakit, kita ada personality. Kita tahu anak-anak ni cenderung kepada muzik ke, dia cenderung kepada linguistik ke, ataupun macam mana personality dia dari segi introvert, extrovert, macam mana cara pendekatan terbaik untuk anak-anak kita lah. Our personality report memang famous untuk kanak-kanak lah. So usually mak-mak ni dia nak tahu chronic disease untuk anak-anak, food sensitivity dan juga personality. Okay, alright. So, dan kenapa super gene? Saya yakin sangat mungkin ada antara pengikut-pengikut Dr. Suria pernah dengar dah genetic testing ni daripada brand-brand luar sana. Saya tak kata pilih super gene sebab kita yang terbaik, tidak. Tapi saya sarankan untuk pilih yang terbaik yang sesuai dengan anda. Okey, sebagai contoh, sini saya tak bagi tahu brand apalah, tapi saya rasa saya letak initial sini dah tahu kok brand apa. Okey, ini bergantung kepada kita ni bukan nak kata asal mana, tapi kita ada mixed culture or not. Okay, sebagai contoh brand-brand dekat luar sana, okay, Supergene ni origin memang daripada Malaysia. Kenapa pentingnya cari Supergene yang asal daripada Malaysia? Sebab kita gunakan Asian and local population punya database. Okay, kita punya database ni kita memang pakai Asian database. So semua kajian-kajian yang dah established dekat luar sana yang menggunakan participants dalam research tu sendiri adalah terdiri daripada orang-orang Asia. So penyakit-penyakit yang kita kaji, keputusan yang kita dapatkan, garis panduan dan juga food recommendation kita adalah berdasarkan Asian punya database, KKM punya recommendation. So result yang kita dapat ni memang reflect betul-betul kita punya Asian punya population sendirilah. Sebagai contoh brand C, dia pakai China punya population punya database. Let's say sebagai contoh saya bezakan, there's one genomic testing yang sangat famous in England. People dulu sebab tak ada kat Malaysia, tak ada. So ramai orang ambil dekat England kat sana. Then bila check obesity, memang tak ada genetic obesity. Sebab apa? Kalau anda boleh tengok saranan WHO sendiri, obesity level dia daripada 18.5 sehingga 25.0 dia punya BMI. Tapi kalau Malaysia sendiri, Asia sendiri, berapa kita punya obesity punya scale? Daripada 18.5 hingga 23.9 sebab Asian punya obesity level tinggi. So sebab tu BMI kita rendahkan sikit, so 18.5 hingga 23.9. Bila diorang buat test semula dengan local punya DNA testing macam Supergene, genetic I sebenarnya prone to have obesity. Sebabnya kita punya database berbeza. Kita memang target tu Asian. So sebagai contoh lah, saya tak kata beli Supergene sebab kita terbaik. Tapi kalaulah anda adalah seorang yang kahwin mix lah, mix Euro, kahwin dengan Europe. We have one of our staff Germanish, So adakah Supergene sesuai untuk dia? Tidak. Sebab Asian population kita pakai. So kita memang fokus kepada Asian dan unfortunately siapa-siapa yang kahwin. Tapi kalau Chinese, Indian in Malaysia sama. Still boleh. Tak ada masalah on that part. Masalah macam Australian, kahwin Australian dengan kahwin like China punya people. Ada juga klien I Brazil. Orang Brazil, dia duduk Malaysia sebab kerja kat Malaysia. But saja dia nak buat juga pun tak apa, boleh je, tak ada masalah. Cuma kita memang awal-awal dah cakap ours is Asian population database lah, and we have turnaround time 3 weeks because we are a local company. Kita memang company local, kita ambil masa 3 minggu sahajalah. Seterusnya macam saya cakap, kita ada Asian Genomic Dataset. This is satu point yang kita sentiasa banggakan.
we collect the database ourselves, okay, dan boleh tengok nanti rekomendasi makanan-makanan kita memang makanan-makanan Asia macam saya cakap, kita pakai tempe, ikan bilis, kita cuba kurangkan makanan-makanan yang susah kita sendiri nak dapat, nak ada akses kan. Okay, dan full actionable program, boleh tengok report kita memang sangat user friendly, tak perlu doktor untuk translate satu-satu bacaan macam blood test kan. Kita tak tahu macam nak baca GFR tu merah ke apa macam mana kan. Ni memang kita dah translate siap-siap lah. So kalau ada kesempatan untuk dapatkan konsultasi sendiri daripada Dr. Surya, that will be better. Okay, baik kalau macam dapat report tu boleh baca sendiri pun dah boleh faham lah by right. Okay, dan kita adalah bioscience R&D company. Supergene sendiri sebenarnya sudah 8 tahun berkecimpung dalam bioscience company. Kita bioscience company, we work with researchers, okay, untuk buat testing, okay, test. So sebelum kita buat Supergene ni, kita sebenarnya dah ada we are a bioscience company lah, okay. To Supergene itself baru 2 hingga 3 tahun in the market. Okay. Dan ni lagi satu poin penting kenapa Supergene lah, kita bagi percuma 12 bulan upgrade. Okay. Macam yang saya terangkan, kita punya report adalah berdasarkan all published paper. Kajian-kajian yang memang dah publish. So lagi banyak kajian yang dah ada dekat luar sana, lagi banyak report yang kita boleh hasilkan. Let's say kita 5 bulan yang lepas kita baru launch cancer report. Okay, disease report daripada 39 kita jadikan 89 yang terbaru, dan juga COVID. Okay, kita ada report COVID sebab sebelum ni tak ada COVID kan, so memanglah tak ada kajian mengenai COVID, macam mana kita nak keluarkan report. So 5 bulan yang lepas kita keluarkan 3 report ni. Okay, kita akan keluarkan report baru setiap 6 bulan. So jadinya customer-customer kita yang dah beli before ni, dia tak dapat cancer report. Tapi kita dah bagi tahu siap-siap siapa yang ambil dengan kita dalam tempoh 12 bulan, sebarang upgrade dalam report kita, bagi tahu je, reach back to us, bagi tahu saya barcode saya SG000000, saya nak saya punya cancer report. Nak upgrade saya punya report, cancer report. Kita tengok, oh baru beli 5 bulan lepas. Okey, kita akan bagi percuma lah, kita takkan charge. Okey. Seterusnya, apakah report yang kita akan semua dapat? Okay, saya rasa inilah yang penting kan, orang nak beli mesti nak tahu report apa yang dia akan dapat. Okay, this is very general. Okay, nutrient needs, bagi tahu vitamin apa, vitamin A ke, B ke, C ke. Dia bukan bagi tahu, dia akan bagi tahu apa yang badan kita kurang absorb. Sebab tu kan boleh orang selalu cakap immunity orang lain-lain. Sebab apa immunity kita berbeza-beza? Sebab serapan badan kita serap nutrien berbeza-beza dengan orang. Sebab tu immune system kita jadi ada yang kuat, ada yang lemah. Sebab ada orang memang born with low vitamin C absorption. Memang, so kalau recommendation, KKM punya recommendation out there yang cakap vitamin C kena makan ini sehari. Adakah dia sama dengan orang biasa? Tidak. Dia kena ambil lebih. Okay? Dan juga dia kena kurangkan kafein sebab kafein akan block vitamin C absorption. Okay? So kita dapat tahu daripada nutrien. So daripada nutrien punya report ni, anda boleh tahu suplemen apa nak ambil ataupun jenis makanan mana yang patut lagi fokus lah. Okay, dan food sensitivity macam saya cakap tadi, fat, glucose, lactose intolerance, semua fall under this one. Wellbeing ni weight management, kolesterol. So kita boleh tahu lah ada orang memang kolesterol tinggi, memang tu keturunan. Sebab tu kalau kolesterol tinggi, apa lagi dia akan ada masalah? Dia akan ada masalah jantung, cardiovascular. Okay, that one bawah disease risk. Usually dia memang correlated lah. Seterusnya fitness. Fitness ni sukan. Jenis-jenis sukan cik ni, kita ni orang jenis macam very good in power, ke endurance, ketahanan, ataupun seorang yang memang kita ni adalah orang yang senang nak cedera, injury risk. So kalau orang yang cedera, high injury risk, apa yang kita sarankan? Kita ada saranan. Okay. Dan kita ada juga type of sports yang sesuai untuk orang-orang yang macam ni. So kita boleh tengok dekat sini. Skincare, okay, jenis kulit. Carrier status macam thalassemia. Okay, kita boleh check thalassemia from here. Cystic fibrosis also from here. Disease risk ni also one of our main lah. Okay, bawah disease risk ada 89 report. Ada 15 kategori. Contoh kategori dalam sini, report kesuburan, fertility, boleh check erectile dysfunction, okay, untuk lelaki lah. Perempuan boleh check PCOS, endometriosis, okay. Selain daripada itu kita ada mental health, okay.
Nanti saya akan pergi satu-satu. Personality macam saya cakap untuk kanak-kanak tadi. Seterusnya COVID, cancer, kita ada 25 type of cancer, drug and maternity. Okay, kita boleh pergi satu-satu, saya tunjukkan. Walaupun ni semua, okay, semua report ni bawah these 3 main report. Kita jadikan dia 3 main report lah. So kalau beli JDNA kit ni, nanti akan dapat dalam PDF. Report ni semua dalam PDF. Ada akan nampak, kenapa ada 3 report je? Farah kata ada berapa ni, ada berapa panel kan? Kita gabungkan sekali jadi 3 lah. Okay? Sebab dia ada 3 style of report. Pertama style yang lifestyle ni, disease risk and cancer dia berbeza-beza. Okay, saya pergi yang pertama sekali. Okay. Health risk, because this is our main aim. Supergene kita memang fokus kepada penyakit kronik. Okay? Health chronic disease atau rare. Sekejap ya, lambat pula dia. Okay, dia lambat sikit keluar kat sini. Okay, tak apa. Kita boleh pergi dulu. Health risk report. Ini yang penting ni, nak tunjuk contoh dia. Okay, dia baru keluar. Okey, ni saya cakap tadi bawah health risk kan, kita ada kesihatan mata, vision, okey, kulit, kita ada urinary ni, okey, usually urinary ni buah pinggang, okey, nervous system, Alzheimer, Parkinson, this one CVD lah, jantung, okey, banyak nampak yang new ni kan, ini semua 5 bulan lepas kita baru tambah, so banyak tak, okey, banyak kita buat lah, endocrine, this one yang selalu hormon kan, orang hypothyroidism ataupun hyperthyroidism kita boleh check daripada sini. Okey. Nervous system. Ini yang menarik lah. Ni saya cakap yang tadi report untuk kesuburan. Okey. Endometriosis, uterine fibroid, erectile dysfunction. Okey, ini infection. Infection ni berkait rapat dengan tahap imunisasi satu, lagi satu autoimmune disease pun berkait rapat dengan sini lah. So certain orang senang untuk dia cenderung untuk mendapat penyakit-penyakit kronik macam tuberculosis, chronic hepatitis B or hepatitis C. Okey. Ni tak ada kena-mengena dengan dia have low immune system. Tak ada kena-mengena. Ini memang it's genetically inherited lah. Okey. This one bone health, telinga, hidung, mulut, ini mental report. Okay, so kita ada ADHD, depression, autism. This is one of yang main focus for children as well lah. Okay, saya faham, saya dapat daripada Dr. Surya. Dr. Surya bagi tahu ada klien yang tanya pasal Down syndrome. Unfortunately, for the time being, kita tak ada lagi report pasal Down syndrome. Okay, because Down syndrome punya genes, to put in layman terms, kita punya testing can be used to detect Down syndrome lah for the time being. Okay, but macam saya cakap, if there's more published paper out there, we will generate more reports under mental health from time to time, and we will inform you. Definitely, we will inform you lah. Okay, this one others lah, bipolar disorder, celiac disease, and sebenarnya ini pun dalam bulan lepas ada tambah lagi satu. Saya tak sempat lagi nak tambah kat sini, G6PD. Saya rasa quite common kan sekarang kita dengar G6PD. So G6PD now dia ada lagi tambah kat sini G6PD untuk anak-anak yang ada genetik G6PD. Selalunya dia ada masalah dengan kuning, jaundice. So kalau kita tak dapat tahu tu, kita tahu anak-anak ni ada jaundice. Okay, so this one yang lifestyle tadi. Kalau lifestyle report nampak dia jadi macam ni. Kenapa dia berbeza dengan penyakit? Sebab lifestyle ni kita nak anda terus faham jenis makanan hari-hari, nak makan apa boleh dah boleh rujuk dah dekat lifestyle report kita kat sini. Okay, kita pakai traffic light color coded. So nak fokus kat mana? Fokus yang mana yang merah. Okay, so macam ni. So badan anda perlukan banyak omega 3. Okay. So ini summary. Okay, summary dia ada 3 pages yang macam ni lah. Saya cuma tunjukkan satu saja. Kalau nak tengok secara terperinci, dekat belakang dia ada lagi terperinci. Macam contoh dia kata saya kurang protein sebagai contoh lah. Tapi protein tu protein apa? Apa jenis-jenis protein yang saya kena makan?
boleh pergi yang lebih terperinci macam ni, satu-satu dia dah bagi tahu dah makan ikan bilis, chicken breast, tempe, fish macam ni lah. So it's very easy. Action items ni berbeza ikut, kalau anda hijau action items ni lain, kalau anda kuning apa yang anda patut buat ni pun berbeza, kalau anda di tempat merah pun berbeza action items ni. Memang customize ikut report anda sendirilah. Okay. Oh, dan lagi satu saya lupa. Kat sini kita tunjukkan genetic variation kita apa yang kita rujuk, supaya in case kan in the future kalau ada antara follower-follower Dr. Surya yang memang fasih dalam genetic variations, genetic studies, we put this here as your references lah. Okay. Most of the company didn't put that. Okay. How many times we should do DNA test? How many times yang anda semua fikir? Okay. Kalau macam blood test kita perlu buat 6 bulan sekali. Itu sebaiknya lah. Kalau DNA test sekali sahaja seumur hidup. Sebab genetik kita, apa yang kita inherit daripada mak ayah kita tak berubah. Tapi apa yang boleh merubah ekspresi DNA kita dari segi pemakanan, lifestyle, supaya bila ekspresi genetik, saya sebagai contoh suami saya ada genetik obesity. Saya pun dapat daripada mak saya genetik obesity. Dan kami kahwin tapi saya jaga makan. So walaupun saya ada genetik tu, saya tak aktifkan genetik tu. Sebab saya jaga makan, memang workout. Suami saya pun dia dah tahu dia memang ada genetik obesity ni. Kena jaga-jaga. Okay. So kami berdua pun jaga-jaga. Jadi kami punya obesity gene tu aktif tak? Tak aktif. Bila kami kahwin, saya pregnant, anak dapat, ada kemungkinan anak saya takkan dapat pun genetik obesity tu. Inilah in layman's term, that's how it is lah, the genetic expression. So itu yang kita nak bendung. Kita nak bendung supaya bila kita dah tahu kita ada genetik apa yang kita inherit daripada mak ayah kita, kita tahu penyakit mana yang kita tak nak, yang kita nak fokus supaya kita tak aktifkan genetik tu. Supaya nanti benefitnya datang dekat siapa? Dekat anak-anak kita, dekat anak cucu kita. Okay, so genetik tu tak aktif supaya dia tak pass down to your generations lah. So what doesn't mean kalau kita dah ada genetik tu, it's like end already. Dah tak ada apalah, tak nak buat apa-apa lah. I dah memang ada genetik pun, anak I pun nanti akan ada lah, semua anak cucu pun sama je. Not necessarily lah. Your genetic, your epigenetic, your genetic expression will change based on your environment, based on your diet intake. Okay. So macam mana my personal data and DNA result protected? Okay, ini lagi satu masalah yang sentiasa diwarakan sebab risau kita akan share informasi anda semua ni dengan pihak insurance ataupun pihak hospital. Okay, di mana macam insurans lepas ni dah tak cover dah sebab orang-orang ni ada certain risk in cancer or what not kan. Semasa anda daftar dalam SuperJ ni, kita akan buat consent dekat situ. Anda nak join tak dengan future genetic studies? Boleh tak nak pakai data anda ni semua ni untuk pakai untuk ni semualah. But apa yang kita dapat daripada anda semua, kita cuma dapat you punya barcode je. You punya barcode dengan tarikh lahir saja. Kita tak tahu nama. Okay. So daripada barcode tu you nak share tak you punya genetik? Kalau you cakap tak, okay tak. But share kat sini bermaksud share dalam research studies, not that we can share to insurance and all. We do not share with insurance, I can guarantee you that. And all of your data you will need to be consent for. If you tak bagi access to your DNA result, we won't have, we can't share it with third parties lah. Okay, only your consultant sahaja akan dapat your report. Sebab dia nak consult you kan. So consultant akan macam Dr. Surya will get consent from you first. Kalau you nak consult Dr. Surya baru boleh access to your report lah. If you memang nak buat DNA test tapi tak nak consult, also boleh jugalah. So masa you daftar your kit nanti, you dapat your kit ada barcode, kena aktifkan barcode tu, you cakap you tak nak share pun boleh jugalah. Okay, it's up to you. It's really up to your consent. Okay. So macam mana nak buat DNA kit ni? Susah ataupun tidak? Senang. Senang sangat sebab baby pun boleh buat kan. So memang senang. Okay, boleh datang ke Homeopati Integrasi Bangi. Okay, Homeopati Integrasi Bangi, Dr. Surya ada ready stock. So tak payah nak tunggu ke apa, memang ada ready stock. Terus 30 minit sebelum, jangan makan, jangan minum, jangan chewing gums. Okay, minum air masak tak apa.
Okay, then collect saliva terus dekat situ. Dr. Surya and all the clinic assistant will assist on that. Dan kena tunggu dalam masa 20 hari, 20 working days, kita akan keluarkan report lah. Dan report terus ready for your doctor consultation. Sangat mudah sekarang, kita pakai saliva sahaja. Lebih kurang macam COVID test, macam tu lah. Okay. So saya faham kalau macam we are a local company. Before ni kita dengar genetic testing yang paling famous daripada 2 country. Okay, from England, okay, overseas punya ni lah, Europe countries or Australian. Okay, sangat famous. Now we have a local company. So is our lab accredited? Okay, our lab is accredited and our partner lab also accredited lah. So our testing laboratory is DAX and Colors accredited. Okay, we are clinical diagnostics are CAP accredited and CLIA certified. Okay, so moving forward to the next session is that how DNA report ni boleh membantu dalam homeopathy punya treatment dengan lebih terperinci. Di sini saya pass the stage to Dr. Surya lah to explain further about this. For the time being, that's all from me. I would like to ask if you have any questions. Boleh unmute yourself and... Ya, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan, boleh tanya ya. Ada yang komen cakap report dia macam hair tissue mineral analysis. Dia ingat kata that DNA is macam HTMA. Lain lah kan Farah? Lain. Hair tissue mineral analysis lain. But on this part, I will invite Nora to explain further in like lab punya terms lah, professional terms. I know like how in layman terms, but let me... Nora, are you here? Yeah. Okay, but actually dia adalah berbeza. Okay, hair tissue mineral analysis berbeza. What we targeted is what genetic that we carries on. Okay, it's not like kita punya luaran punya bacaan. Okay, sekejap ya. I'll get Nora to answer from the lab punya tadi. Okay, dia beza macam ni. Hair tissue mineral analysis ambil rambut kita. Rambut kita, lepas tu dia akan buat satu proses-proses kimia. Dia dapat cari peratusan-peratusan mineral yang ada dekat rambut kita. Termasuklah mineral yang memang mineral badan kita sepatut ada, dengan termasuklah mineral-mineral yang toksik, macam arsenik dan mercury. Jadi kita boleh tengok level badan kita boleh detox daripada metal-metal, dan juga kita boleh tengok dari peratusan, contohnya phosphorus dengan kalsium dia punya balance. Kita boleh tengok apa balance, apa tak balance. And then daripada situ kita boleh tengok badan kita punya cara oxidation badan kita. And that's about it. That's what hair tissue mineral analysis. Tapi kalau DNA test, dia sebenarnya pergi tengok kita punya DNA, apa yang ada dan apa mutasi yang ada. So setiap manusia tu DNA dia tak sama. Dia ada mutasi-mutasi yang tertentu, dan setiap mutasi itu, sebab kita ada database pengkalan data yang banyak, dan daripada pengkalan data yang banyak tu kita dapat tarik info. Kalau jin mutasi sekian-sekian, apa penyakit-penyakit yang ada dengan jin mutasi ini? Kalau jin mutasi sekian-sekian, personality dia macam mana? Adakah dia jenis otak dia fikir macam mana? And then cara penghantaman dia macam mana? Vitamin dengan zat galeng yang mana yang badan dia susah nak serap? Benda mana yang dia akan alaf? Jadi semua itu boleh kita dapat informasi daripada mutasi-mutasi jin, dan mutasi jin tu tak sama dengan semua orang. Walaupun ada adik-beradik 2-3 orang, sebab kita punya jin pool ya. Jadi kita bila kita nak jadi tu ada jin daripada mak, jin daripada ayah, tetapi dia ambil daripada lautan jin semua nenek moyang kita. Jadi daripada situ tarik, put together, itulah kita. So semua orang dia ada mutasi jin yang berbeza walaupun dia dalam satu keluarga. Betul tak Farah? Kalau saya salah, tolong buat koreksi ya. Betul. Sebab saya apa? pun cuba nak cuba lah in layman's terms kan, that's how it is lah. Okay, macam yang Dr. Surya saya cakap, okay, apa yang kita screen adalah apa yang kita memang dah dilahirkan like
from newborn memang itu adalah mutasi kita, not like our mineral analysis or what's not. Okay, macam saya cakap, kita tak check the epigenetic expression, apa yang environment ataupun pemakanan yang dah effect kita bertukar. So apa yang kita baca, tak, kita baca apa genetik yang kita memang dilahirkan dan apa mutasi yang kita ada di dalam badan kita. Okay, without not the analysis, not the mineral analysis. Saya komen sikit Farah ya. Bila Farah guna perkataan gene expression epigenetic, ada juga orang yang garuk kepala, betul tak? Sebab apa benda lah Farah ni cakap. Saya dah cakap dengan Farah, Farah you are too technical. Sebab apa? Dia biasa dengan orang-orang style dia yang faham apa what she's talking about. The thing is that gene expression tu maknanya gene tu kita dah ada. Mutasi gene tu dah ada. Okey, bayangkan satu switchboard ni, switchboard. Tahu switchboard kan? Kalau macam elektrik kita tu, dia ada plug-plug dia ada switch dia kan. Jadi plug ni pergi sini, plug ni pergi sini, plug ni pergi sini kan. So dekat switchboard tu, kalau dia terbidas, kita tak dapat, bahagian tu tak dapat kat kita, betul tak? Okay, so gene ni, walaupun kita ada dekat gene mutasi yang sama, dia tak manifest. Maknanya dia tak ada, dia tak tunjuk diri dia. Jadi maknanya gene tu tak express. Maknanya dia, walaupun kita keturunan obes, macam Farah ni, dia tak ada keturunan. Alamak, saya muted. Okay, jadi tadi saya cerita, what is the difference between gene expression? Pak tu dengar ke? Betul, itu dengar. Okay. Jadi switchboard, bahagian switchboard tu dengar juga? Betul. Ya? Okay, jadi apa yang saya cakap tu, maknanya gene tu, adakah dia nampak atau tak nampak? Contohnya Farah kata, dia bila dia tengok DNA test dia, dia ada gene obesity. Tapi awak tengok Farah, dia obes ke tidak? Walaupun dia dah ada anak, dia tak obes. Sebab apa? Sebab ekspresi gene obesity dalam Farah tutup. Dekat switch, main switch tu tutup. Dia tak on, dia off. Okey, jadi bila kita sebut pasal epigenetik, jadi maknanya kita ni walaupun kita ada mutasi-mutasi berkenaan-berkenaan, kalau kita boleh elak cara gaya hidup yang akan switch on, benda tu tak express. So gene expression sebenarnya bergantung kat how kita live our life. Betul. Jadi maknanya kalau kita tahu kita punya penyakit-penyakit yang ada dalam gene DNA, gene mutasi kita, kita ada cara untuk rancang supaya gene yang berkenaan tidak express. Boleh faham? Betul lah. And kenapa penting nak buat DNA test kalau macam tu kan? Penting untuk tahu kita ni jenis switchboard yang macam mana. Kita ni jenis switchboard yang obesity ke? Kita ni ada DNA obesity ke? Kegagalan buah pinggang ke? Supaya kita boleh fokus. Kalau macam saya dah tahu saya ada genetic obesity, so saya memang fokus mengenai cara jaga makan and everything kan. Saya memang fokus on that lah. So sebab tu penting untuk buat DNA test ni supaya kita dah alert dah. Okay, saya dah tahu dah, saya dah jaga-jaga saya ada obesity gene. So kena jaga-jaga, kita tak nak turn on. Kita tak nak turn on the switch. Sebab tu DNA testing ni kita anggap dia sebagai prevention lah, untuk cegahan. Okay, langkah untuk kita cegah awal-awal before benda tu dah jadi. Sebab tu macam saya cakap tadi, kita sarankan daripada umur as early as possible lah. Memang kalau baby macam saya cakap, saya buat 10 bulan. Yang masa yang maternity punya program tu, mak dia dah lahirkan sebulan lepas lahir. Kita akan datang buat swab. So kalau ada followers Dr. Surya yang risau, tak apa ke baby ambil swab ke, kita cuma ambil elio je, kita tak ada buat any invasive lah, tak ambil darah, tak ambil apalah, so jangan risau. Okay, kat ujung masih boleh tanya soalan. So saya nak share how kita punya center boleh bantu orang yang dah buat DNA test. Ya? So saya akan share screen sekarang. Okay, share screen dan kita buat slideshow dari awal. Dah nampak ke share screen saya? Nampak doktor. Nampak dah ya? So bagaimana, alamak nanti kejap saya nak kena tukar tutup panel tepi ni. Sebab saya nanti tak nampak apa saya buat. Okay. Right, okay. Bagaimana maklumat dari ujian DNA boleh bantu rawatan. Okay.
So rawatan yang boleh dilakukan ya adalah rawatan pencegahan dan merawat kecenderungan penyakit dan juga penyakit mental dan emosional. Kalau pesakit-pesakit yang pernah jumpa saya, dia mesti tahu bahawa saya akan cuba cari awak punya personality macam mana, emosi macam mana, perangai macam mana, semua saya akan tanya. Dan ada tu dia datang untuk eczema. Tapi saya tanya pasal perangai. Dia datang untuk lelah. Tapi saya tanya pasal perangai. Apa penyakit sekalipun saya akan tanya perangai. And then bila dia datang follow up, saya akan tanya macam mana dia ni, kau mengajuk lagi ke? Oh doktor, dia dah tak mengajuk sangat dah. Kenapa macam tu? Saya kan datang untuk rawatan eczema. Saya kata, look, kita rawatan secara holistik. Jadi bila ada kecenderungan atau perangai yang dah nampak, kita boleh rawat. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita boleh rawat ya. And then plan nutrisi mengikut keputusan dan laporan DNA. Bukan saja itu. Kalau you ambil sekali kita punya package rawatan, saya akan tengok sebab dalam kita punya database homeopati pula lah. Ada aggravated by meat, contohnya desires meat, aversion to meat, semua ada dalam kita punya database dan remedy-remedy yang sesuai semua ada. Jadi saya akan buat satu macam daripada software kita panggil repertory, kita akan choose, nanti saya tunjuklah, choose mana-mana karakteristik yang ada dalam report tu dan kita akan come up with a remedy yang boleh menjadi remedy pencegahan. And then supplement, I think Farah dah explain lah macam mana. So kita akan recommend. Sebab apa? Supplement are not created equal. Ada suplemen yang senang serap kat badan. Ada suplemen yang susah serap kat badan. Contohnya magnesium. Magnesium karbonat kalau janganlah beli. Murah tu murah tetapi dia susah nak serap. So kita akan recommend magnesium yang sesuai untuk diserap dan sebagainya. Walaupun dalam report kita dah keluar kata, oh orang ni badan dia kurang serap vitamin C. Vitamin C mana you nak pilih? Jadi kita dekat pihak homeopati integrasi boleh tolong anda buat pilihan itu. And then jenis reda yang manfaatkan dan sebagainya pun kita boleh just bagi cadangan-cadangan. Dan untuk anak-anak dia nak pergi dia nak pergi, you nak hantar dia mana? You nak hantar dia muzik ke? You nak hantar dia tarian ke? You nak hantar dia taekwondo ke, silat dan sebagainya. Dalam DNA report tu ada dah tulis apa kelemahan-kelemahan pada dia punya otot-otot dan apa kekuatan-kekuatan yang ada padanya. Jadi kita boleh bantu anda untuk pilih benda ni. Tapi of course homeopati integrasi dia tidak ada untuk sports. Tapi kita akan cari smart partnership dengan orang yang boleh bantu anda daripada sana. Okay. So saringan tambahan yang ni saya dah sebut. Okay. Keputusan dan laporan penyakit yang sudah wujud pun kita akan bantulah. Ni salah spelling. Penyakit yang sudah wujud tu, kita kena buat saringan tambahan. Sebab apa? Benda tu dah wujud. Jadi kita dah tahu jin tu ni A, B, C, D, and D. Tapi dalam jin yang A, B, C, D, and D punya penyakit tu, mana satu yang dah keluar? Dah nyata, dah ada. Daripada situ kita boleh cari penyakit yang dah wujud. That is why kita perlukan saringan tambahan. Lepas kita tu, orang tu takkan you report you nak tengok aja. Kan? Penatlah dah buat mahal-mahal, takkan you nak tengok aja. You don't want to do something about it. Betul tak? Okay, so saringan yang kita boleh buat adalah ujian makmal. Contohnya, kalau dalam report katakan you punya DNA ni menunjukkan kemungkinan you kurang serap vitamin D. Okay, ataupun you tak ada dapat vitamin D daripada keluar kat matahari dan sebagainya. So kita buat ujian tentang level vitamin D. Contoh je lah. Ataupun dalam ujian DNA itu menunjukkan bahawa you punya hormon, katakanlah thyroid hormon tu ada kemungkinan you akan dapat thyroid problem. Kita buat thyroid function test dan sebagainya. So dia akan membantu kita untuk nak tengok kat mana yang jin awak yang dah mula keluarkan penyakit. And then scan biofilm, nanti saya akan tunjuk. And then the other one is bioresonance intelligence scan pun saya akan tunjuk. Okay, so yang ini report, I hope dia keluar lah. Jeng tak keluar ya. Okay, yes. Saya nak tanya, nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Nampak ya? Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Okay, tak nampak.
So sekejap ya, saya berhenti share screen, lepas tu saya share screen balik. Boleh Sebab dah. saya nak kena tukar screen yang saya share. Share screen, ni. Okey, sekarang dah nampak ya? Nampak ya? Dah nampak dah. Okey, yang ini adalah Bioresonance Intelligence Scan Report. So kalau you nak tengok, kita akan find something amazing sebab DNA dengan BRIS ni dia akan tunjuk kat mana dia akan perkuatkan lagi information kita tentang orang tu. Jadi dalam this Bioresonance Intelligence Scan ni, kita akan tengok organ mana yang ada penyakit. So yang ni adalah degree of risk for the organ. Ni semua ni. So you tengok yang persen yang rendah dengan persen yang tinggi. Dan dalam report ni juga dia ada cerita kita punya kecenderungan untuk jenis-jenis virus yang ada dalam badan. And kita boleh tengok sistem mana yang terlibat yang ada akan ada masalah, dan juga kita boleh nampak thyroid dan endocrine organ dan sebagainya. Dan daripada sini kita boleh nampak persen-persen organ mana yang terlibat. Yang ni actually tak detail sangat report dia. Saya salah ambil lah. Saya ambil yang tak full report. Okey, dia juga akan tunjuk vitamin dan zat galian mana dalam badan kita yang tak cukup. Jadi orang tu, saya memang ambil suplemen magnesium, kenapa tak cukup juga? Itu kita boleh refer balik ke DNA. Mungkin kita ni jenis susah nak serap magnesium dan sebagainya. Okey, so ni contoh BRIS report. Dia banyak dia punya ni. Ada pesakit saya dah buat dah benda ni, dan kita memang offer murah lah kalau orang yang dah buat DNA, sebab dia akan bantu kukuhkan lagi maklumat yang kita dapat pada DNA. Jadi yang ni maklumat lagi. Saringan ni adalah maklumat lagi. Boleh katakan DNA itu gene expression, gene yang express dengan tak express. Yang ini kita akan dapat tahu yang mana yang dah express. So saya stop share, saya pergi balik kepada yang tadi ya. Okey, saya share balik. Share screen balik. Ni Okay, where was I? Over here. Slideshow, resume. Okay, dia dah pergi ke mana ni? From current slide. Okay, so yang tu Bioresonance Intelligence Scan. Ni biofield. Okay, saya tunjuk gambar-gambar biofield budak-budak sebab saya tak nak nanti masalah aurat lah apa semua. Jadi saya nak tunjuk ni saya punya cucu Ali. Ali 3 bulan yang lepas dia dapat dia tertelan air swimming pool dan dia tersedak masuk dalam paru-paru. Paru-paru kanan dia tak sihat. Awak nampak tak kat sini? So bioresonance scan menunjukkan bahawa dia punya paru-paru kiri cantik, hijau ni, tapi paru-paru kanan dia kurang. Okey? Nampak merah kat sini ni kan? So dia ada masalah dekat paru-paru dia. Kita dah ingat dia dah baik, rupanya dia belum baik lagi. And then sebenarnya saya nak test this locket ni, sama ada locket ni ada kesan pada kesihatan dia. So bila saya pakaikan locket ni dia ada tourmaline dengan geranium germanium. So you nampak kata merah kat sini dia kurang. And then kalau you nampak dia memang lepas dia dah baik ni selera makan dia tak bagus. You tengok kat bawah ni merah kan. So maknanya dia memang ada masalah usus. Jadi ini bila kita pakai this tourmaline necklace dia dah kurang. Jadi that's the purpose of the bioresonance scan. Kita nak tengok mana masalah. Kalau you tengok gambar ni pula, kalau you tengok gambar ni dia only side view ni, dia ni memang ada masalah pengharaman yang agak kuat. So that's why bahagian perut dia memang banyak merah. And then saya tak ingat dah kes ni, tetapi mungkin dia ada lelah dan sebagainya. Sebab tu kita nampak this part of the body semua merah. Kalau baby ni, kalau you tengok kawasan perut dia memang okey. Okey, tapi kalau kita tengok bahagian kaki dia memang ada masalah. Alright, so this is bioresonance scan. Dan bioresonance scan akan identify tempat-tempat yang ada masalah dalam badan. Biofield scan. Okey, yang ni rawatan homeopati pula. Rawatan homeopati dia boleh memberi pencegahan pada penyakit-penyakit yang bakal keluar. Itu dia berdasarkan laporan dan pengambilan kes. Saya bagi contoh diri saya ya. Saya
saya tak buat DNA test pun saya tahu saya mewarisi kanser sebelah ayah saya dan sebelah ibu saya. Sebab ayah saya sendiri mendapat limfosarkoma, iaitu kanser, dan kanser limfa, lymphatics. Belah mak saya, nenek saya belah mak saya meninggal sebab kanser uterus, endometrial cancer. So saya tahu gene expression, gene yang ada dekat dua-dua pihak, saya mewarisi kanser. Tetapi ayah saya meninggal umur 46, nenek saya meninggal umur 36. Dan orang yang ada kanser dua-dua belah pihak, maknanya belah mak pun ada kanser, belah ayah pun ada kanser, dia sendiri boleh dapat 12 kali peluang untuk dapat kanser. Jadi bila saya dah tahu tentang sejarah ni, saya dapatkan ubat-ubatan yang boleh membenteras atau mencegah daripada jin kanser ni ekspresi diri dia. Itu saya yang ambil kes sahaja. Tapi kalau ada DNA report, lagilah tepat kita punya rawatan. Of course, penyakit yang dah wujud memang homeopati akan rawat juga. So ini contoh analisa. Janganlah tengok details, tak payah tengok. Tapi saya nak bagi contoh aja bila mana kita boleh masukkan personality, kecenderungan, makanan yang dialah atau disuka dan sebagainya. Dan juga penyakit-penyakit yang kita jumpa dalam DNA test tu. Kita panggil apa orang kata analisa yang bukan berdasarkan penyakit yang ada kat pesakit, tetapi penyakit yang ada sebagai warisan, kita boleh terapkan kepada orang yang sakit tu. Walaupun penyakit tu belum ada dalam badan, sebab dia ada dalam dia punya mutasi jin. Okey. Jadi ini secara ringkaslah saya cerita macam mana homeopati boleh bantu ya. Kalau saya nak apa orang kata nak go by testimoni, mesti saya rakam apa pesakit saya cakap. Tapi saya bukan jenis yang suka buat macam tu. Pesakit saya banyak yang datang sebab jiran dia suruh datang. Saya pernah ya dekat masa saya kat Masjid Tanah, Klinik Taqwa, tahun 1985 saya start praktis kat situ. Dan mungkin dalam 1987 macam tu, ada seorang datang dari Melimau. Melimau dengan Masjid Tanah ni agak jauh lah. Lepas tu saya kata, jauh awak datang ni. Dia bawa anak dia yang nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome tu, badan dia keding aja, tetapi bila timbang 50 kg sebab muka dia dah bengkak, perut dia dah bengkak, kaki dia dah bengkak, skrotum pun bengkak. Saya pun ngaruh kepala. Saya kata sebab apa masa tu saya punya homeopati taklah pandai sangat. Saya baru belajar sebenarnya. Saya pun tak pandai. Tapi dia datang, dia kata, doktor tolonglah bagi ubat homeopati kat anak. Mana you dengar ni? Oh, dia kata ada nurse kat hospital bisik kat telinga saya, bawa anak awak keluar pergi jumpa Dr. Surya. Pelik ya. Word of mouth. So dia datang. Sebenarnya dia punya nephrotic syndrome tu makan 60 mg prednisolon tapi tak bengkak, tak surut. Jadi doktor kata ni steroid resistant. Jadi dia orang nak buat biopsi. Daripada buat biopsi, mak dia takut bawa kat saya. Saya yang tak berapa pandai ni cari ubat dan dalam seminggu berat badan dia yang 50 kg turun ke 35 kg keding. Jadi apa berat badan 50? Air berkumpul sebab nephrotic syndrome. Pesakit yang ada tu sampai sekarang ni masih pesakit saya. Umur dia dah dekat nak 40. Masa dia datang umur 7, dia masih pesakit saya sebab dia dah tak nak pergi ke mana dah. Walaupun dia pindah KL ke, dia pindah mana ke, kalau sebulan sekali dia mesti nak jumpa saya. Okey? Jadi itu yang saya cerita tentang pesakit saya yang lama-lama tu kan. Yang baru-baru ni memang banyak. Tapi saya memang tak suka nak orang kata buat testimoni. You nak, you datang, you cuba. Tengoklah. Okey? Saya ni jenis yang tak suka nak banyak orang dia ingat kalau mahal maknanya bagus. Kalau murah tak bagus. Jadi saya ni charge tak mahal. Dah lebih daripada 10 tahun saya tak naik kan saya punya charge. Memanglah kalau banding dengan orang lain, kalau pergi doktor baru RM30. Kalau jumpa Dr. Surya kena 100. 100 tu murah sebab saya spend so much time trying to analisa guna otak saya yang dah banyak pengalaman, dah berkembang ni 40 tahun punya pengalaman merawat orang. Tapi saya rawat you dengan harga yang bagi saya memang chicken feed aja.
Kenapa? Sebab saya suka orang baik. I want people to get better. That's it. Okay, so ni tawaran dari pusat rawatannya. Saya tak nak label banyak sangat kan. So tawaran kita ada 1850 consultation 1 jam dengan saya, with me. Okay, kalau you nak additional consultation for lifestyle, etc., 1 hour is 200. Okay, tetapi kalau you nak homeopathic consultation, kalau you nak yang pencegahan dan sebagainya, is 120 per sesi, which is cheaper than yang saya biasa charge untuk setengah jam ya. Dia kalau setengah jam 120, kalau I need longer memang dia akan pergi ke 200 juga. Okay, jadi and these are the price which is ridiculously cheap. Biofield imaging ni kita charge hanya 70. Actually biofield imaging ni kat Malaysia ni saya tengok tak ada, saya seorang je ada. Okay, and then this BRIS ni saya seorang je yang buat. Ada tempat lain yang buat bioresonance. Tapi kita yang saya tahu BRIS ni yang ada dia guna plate untuk tangan dan plate untuk kaki, saya seorang je yang buat. Okay, jadi kalau ujian, saya tak boleh sebut ujian apa, panel apa, sebab ia akan berdasarkan DNA test. So it will be based on the DNA test. So berdasarkan DNA test, kita akan bagi 10% off harga asal. Okay, so kalau nak contact kami untuk jalani DNA test, you can either call 010-543-9157, yang ini Bangi, or Masjid Tanah 016-262-7574. Kalau you nak ambil sampel sendiri pun boleh. Kita akan ajar you macam mana dan hantar kit. Of course you have to pay first. Sebab kit tu kita dah bayar kat Supajin. Tu tak Farah. Kita dah bayar. So kita tak boleh nak bagi kat you without you paying first. Okay, you have to prepay that amount, then kita akan hantar. And then kita boleh arrange for consultation yang 1 jam tu. Okay, so I'm going to stop share now. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya sekarang ataupun bolehlah PM ke AM ke apa benda, whatever is easy for you. Okay, dan boleh juga letak your question dalam chat. Okay, sebab ni kalau tak ada apa-apa memang maybe some last words from Puan Nura ke, and we can stop our session. Okay. So, terima kasih Dr. Surya. Saya pun sebenarnya banyak belajar daripada Dr. Surya sendiri pasal homeopati. Okay. That's not my field. Terima kasih Dr. Surya. And I would love to know more. So, saya berbesar hati dengan minta maaf ya. Okay, saya berbesar hati Supergene dapat bersama-sama bekerjasama dengan homeopati integrasi. Okay. Supaya kita dapat menawarkan lagi perkhidmatan rawatan yang lebih terperinci, yang lebih tepat dengan keadaan individu itu sendiri. Okay. So macam saya sangat kagum ya, sebab Dr. Surya gabungkan sekali dengan package ujian darah. Okay, which is betul, itu juga yang kita sarankan di Supergene. Okay, macam saya beritahu tadi, kita daripada bioscience company. So blood test memang like part of us already. Kita memang buat blood test, daripada nak yang package 1,000, 2,000 pun ada, memang kita boleh check hormon, semua pun kita buat. Sebab apa? DNA test ni kita buat screening. Okay, dia macam bagi tahu kita ni jenis kalau macam kereta kan, kita ni jenis kereta apa. Tapi blood test boleh bagi tahu keadaan kereta tu sekarang macam mana. So kita perlukan dua-dua ni untuk tahu dengan lebih tepat lah. Kalau dengan Dr. Surya ditambahkan lagi dengan homeopathy approach, which is more targeted approach and treatment for you. So bagi saya package yang Dr. Surya tawarkan. Okay, I think Farah, there is a question for you. Kalau dah more than 12 months, pasal 12 months you memang akan bagi update lah kan. So how much will you charge for an update kalau more than 12 months ni? Without doing the DNA test again lah kan, just update the report. Di soalan yang keluar kat chat. Go straight to Dr. Surya lah. Okay, so salam, kalau more than 12 months from testing, they add the new type of report updated, can we pay to get more of it? Berapa harga usually? Okay, terima kasih Anne. Berdasarkan pengalaman yang kita ada, report yang saya tahu mengenai cancer. Okay, cancer report kita bagi pelanggan-pelanggan kita yang tak ada before ni, kita charge 150.
bad, that one cancel report sahaja. So bergantung kepada report yang bakal kita launch after this. Okay. Berapa banyak panel yang kita ada. Usually price range will be that one lah, but additional prices memang kita buka. Memang kita ada. Maksudnya boleh je lah, just upgrade je, tapi tak perlu ambil sampel baru. Kita akan run pakai saliva sampel yang lama saja. Tak payah ni. So kita cuma nak perlukan barcode je. Barcode nombor apa? Dapat tahu barcode tu kita boleh generate report dah. Tak payah nak ILEO lagi sekali lah. Short answer is Farah belum set harga. Betul tak? Belum set harga sebab kita tak tahu lagi report apa yang kita bakal keluarkan kan. Tapi Yes. selalunya lah dalam Maknanya it is possible lah. It is possible. memang possible lah. Yeah. And it won't cost the same as the DNA test. Tidak. Ya, okay. Mungkin 200-300 ke, possible tak? Lagi banyak. Ya, possible lah. Kita tak boleh nak cakap sebab kita tak tahu apa report yang dia boleh jana. Yeah, Sebab apa, kalau nak tahu, report yang baru yang boleh jana based on research. Supergene ni dia buat dia punya own research, betul tak Farah? Kita ada own genomicis kita sendiri, lead genomicis kita sendiri. So dia ada orang bawah dia yang akan collect all the published paper lah. Okay. Asian published paper. Yes. So dia akan ambil data daripada published paper, lepas tu dia kena olahkan dengan software untuk nak dapatkan, nak tarik keluar maklumat daripada situ. Saya tahu sikit sebab apa, homeopathic repertory is like that also. Kita masukkan, kita inputkan data, kita keluarkan remedy apa yang dia perlukan. Macam tu. Okay? Faham tak? I think you understand. Translating the database, jadikan kita akan link together, liaiskan dengan recommendation, kita liaiskan juga dengan Asian punya database. That one, reporting system tu in-house, kita buat sendirilah. Yeah. Actually bila Farah cerita dengan saya, wow, you doing this, wow, Farah. And then kalau you tengok Farah tu memang nampak muda sangat kata. And then I kata I'm very happy lah to see our young researchers doing something so positive. And dia tunjuk kat saya dia kerjasama dengan this university, that university, semua kat Malaysia, you tahu tak? So insyaAllah this is the future of medicine. This is the future. Okay? Made by our local researchers, local biotech company, bioscience company with us, and now to our own medical practitioner macam Dr. Surya sendiri. Something's amazing. Now we have our own dah. Yes. Personalized healthcare, betul Dr. Aimee. Sekarang memang personalized healthcare, no more dah general recommendation, try and error, no more. We can't risk our kesihatan kita dah untuk try dah sekarang. Okay, kalau tak ada soalan kita boleh berhenti kat sini ya, Farah? Betul. Okay. Betul tak ada soalan ni? Betul Mungkin ada yang malu nak tanya atau penat join. Ya, siapa nak tanya? Oh ni from Zakiah Ramli. Zakiah, okey. Assalamualaikum doktor, saya apa dia? Apa Zakiah tanya? Saya dah tak kuat jalan, tulang tak kuat. Baru ni saya dapat keputusan darah, kalsium saya okey, normal. Sebab apa yang tulang saya tak kuat? Itu yang sebab kita perlukan saringan. Itulah you perlukan tengok berapa bajet you nak buat test DNA ke. Kalau dah tua sangat tak payahlah buat test DNA, bolehlah buat saringan yang lain yang saya syorkan tadi. So dari situ kita boleh dapat identify problem dan kita boleh pilih rawatan. Okey, sebab dia orang test kalsium okey, normal, tapi kenapa? There must be something else wrong, parathyroid ke, this, that and the other. Ataupun adalah something happening there. Ataupun memang jenis yang duduk je atas katil, tak berapa banyak bergerak. Dia, manusia ni use it or lose it. So kalau kita tak guna masa kita akan lemah. Dia dah bila masa lemah, tulang akan jadi lemah. Okey, jadi kalau offhand on here you tanya soalan macam tu, saya tak dapat nak jawab. If you come and see me, saya akan examine, saya akan hantar untuk saringan dan saya boleh bagi jawapan yang tepat. Okey?
Alright. Betul. Daripada sini kita tak dapat nak access lah kan. Kita tak ada result of any screening yet. Terima kasih Puan Zakia. Okay. Boleh buat appointment untuk Suria. Mungkin kita boleh access lagi underlying causes for it lah. Okay, I think we can open for another 5 minutes more ke doktor in case ada kalau dia kita kira sampai 10, kalau tak ada siapa tanya soalan kita boleh ni lah. Boleh. Sebab kadang-kadang dia orang ada moment tak ada idea nak tanya kan. Tapi kita dah buka ruang and this thing is still going to be on Facebook. Bila kita dah stop the live pun dia akan publish kat Facebook. So pandai-pandailah tanya soalan dekat komen ataupun boleh PM saya and maybe Farah you can drop a message there so that kalau dia orang tak nak tanya saya dia boleh tanya Farah. Okay? Alright. Cuba from time to time lah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih especially to Dr. Suria dan juga untuk tim homeopati integrasi, tim klinik takwa, saya daripada mewakili Super Junior Asia, kami sama berusaha hati untuk bekerjasama dengan Dr. Suria dan saya harap jika ada sebarang persoalan jangan malu-malu untuk tanya, mungkin nanti dekat FB pun tak apa. Okay, kita akan cuba address from time to time dan jangan lupa dapatkan perkhidmatan DNA test screening di Homeopati Integrasi Bangi lah. Alright, okay, mungkin saya boleh hentikan sharing session for now, Dr. Suria. Okay, so insyaAllah terima kasih semua sebab hadir malam ni di sini dan di Facebook dan di mana-mana saja yang ada link. Okey, dan kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada ada apa-apa orang kata ada apa-apa yang kita nak discuss, kita akan buat lagi tentang gene DNA test ataupun apa-apa topik yang ada permintaan. Sekian, wassalam, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih doktor.